Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Rosali, nombor matrik 19 PI 0100. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk unsur haiwan dalam kosmetik. Kosmetik. Apa itu kosmetik? Okey, kosmetik adalah produk kecantikan yang boleh didapati dalam pelbagai bentuk, warna, rasa, bau dan cara pengambilannya juga adalah bermacam-macam cara. Secara amnya, produk kosmetik ini dikenali sebagai alat solekan atau produk yang digunakan secara luaran untuk mencantikkan seorang individu. Definisi kosmetik mengikut Malaysian Standard MS 2200 bahagian 1 2008 3.3 kosmetik dan dandanan diri. Okey, kosmetik dan produk dandanan diri adalah bahan dan sediaan yang dibuat untuk bersentuhan dengan pelbagai bahagian luaran badan, epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ sulit luaran, pada gigi dan saluran mukus di mulut. Ini bertujuan semata-mata untuk membersih, mewangikan, merubah penampilan atau membaiki bau badan dan melindungi atau memeliharanya dalam keadaan yang baik. Produk ini bertujuan untuk merawat atau mencegah penyakit. Dalam Malaysia Standard, kosmetik dan dandanan diri ini dia didefinisikan sebagai satu produk atau bahan yang dibuat yang dicipta untuk bersentuhan dengan bahagian luaran badan sahaja seperti yang disenaraikan, iaitu epidermis, rambut, kuku dan sebagainya. Namun produk kosmetik ini dia bertujuan untuk membersih, mewangikan atau memperbaiki penampilan seseorang itu. Dan kosmetik ini dia bertujuan bukan sahaja untuk memperbaiki penampilan seseorang, namun ia juga bertujuan untuk merawat ataupun mencegah penyakit. 3.4 Kosmetik dan dandanan diri halal dapat didefinisikan mengikut Malaysia Standard adalah termasuk aksesorinya adalah produk yang dibenarkan oleh hukum syarak serta menepati ciri-ciri berikut. A. Bukan terdiri daripada ataupun mengandungi apa-apa bahagian atau bahan daripada anggota manusia ataupun terbitan daripadanya. Okey, produk kosmetik halal yang didefinisikan dalam Malaysia Standard adalah produk kosmetik itu perlulah mengikut ciri-ciri yang telah ditetapkan. Okey, yang pertama tadi adalah bukanlah terdiri daripada ataupun terdapat bahagian ataupun bahan daripada anggota manusia. B. Bukan terdiri daripada mengandungi apa-apa bahan daripada haiwan yang orang Islam dilarang oleh hukum syarak menggunakannya atau memakan ataupun tidak disembelih mengikut hukum syarak. KB ini dia menerangkan produk kosmetik halal itu tidaklah terdiri ataupun mengandungi bahan daripada haiwan yang orang Islam dilarang mengikut hukum syarak. Sebagai contoh, khinzir dan anjing dan tidak disembelih mengikut hukum syarak. Okey, jika haiwan itu secara asalnya adalah halal tetapi dia tidak disembelih mengikut hukum syarak, namun jika terdapat dalam produk kosmetik, ia tidak boleh definisikan sebagai kosmetik halal. C. Tidak mengandungi apa-apa bahan ataupun bahan terubah suai genetik GMO yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak. Okey, bahan terubah suai genetik GMO ini adalah organisma yang telah diubah suai menjadi sesuatu yang lain. Okey, najis mengikut hukum syarak ini telah didefinisikan dalam Malaysia Standard, iaitu haiwan yang dilarang mengikut hukum syarak seperti anjing dan khinzir ataupun terbitan daripada bangkai dan darah. Yang seterusnya adalah najis juga adalah bahan yang dicemari oleh bahan yang najis, iaitu bahan yang kotor. Okey, seterusnya bahan halal yang telah bersentuhan dengan bahan-bahan najis ataupun bahan yang kotor. Okey, sebarang cecair ataupun objek yang keluar daripada rongga manusia ataupun rongga haiwan seperti cair kencing, uri, tahi, darah, muntah dan nanah. Yang terakhir, najis itu adalah bangkai haiwan ataupun haiwan yang halal yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. D. Tidak tersedia, diproses, dikilang atau disimpan dengan menggunakan apa-apa niat yang tidak bebas daripada bahan-bahan najis mengikut hukum syarak. Okey, ini bermaksud produk kosmetik itu mestilah tidak disediakan ataupun diproseskan daripada tempat yang terdapat bahan-bahan najis yang mengikut hukum syarak.
MUI apabila menyedia ataupun memproses produk tersebut tidak bersentuhan atau berdekatan dengan apa-apa bahan yang tidak mematuhi kehendak-kehendak perenggan A, B, C ataupun D. Ini bermaksud produk kosmetik tersebut hendaklah diproses ataupun dikilangkan pada satu tempat yang tidak ada unsur haiwan yang diharamkan di sisi syarak ataupun terdapat unsur najis. F. Tidak memudaratkan pengguna ataupun pemakainya. Okey, ini bermaksud produk tersebut hendaklah selamat digunakan oleh orang ramai dan tidak akan memudaratkan pengguna ataupun boleh merosakkan organ tubuh badan manusia. Okey, mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, tafsiran kosmetik itu adalah sebagai bahan ataupun sediaan yang bertujuan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir dan bahagian luaran alat kelamin ataupun gigi dan membran mukus di dalam mulut yang bertujuan untuk membersih, mewangi, memperbaiki atau mengubah rupa, mencantikkan atau menghilangkan bau badan, melindungi dan mengekalkan dalam keadaan yang baik. Ianya tidak hanya merujuk kepada gincu, bedak muka, maskara, malah ia juga merangkumi lain-lain produk juga. Okey, mengikut tafsiran Kementerian Kesihatan Malaysia, produk kosmetik ini adalah satu bahan yang dicipta untuk digunakan pada luaran tubuh manusia sahaja. Sebagai contoh yang telah disenaraikan dalam tafsiran Kementerian Kesihatan Malaysia, digunakan pada kulit, rambut, kuku, bibir dan sebagainya. Namun produk kosmetik ini bertujuan untuk mengubah rupa, memperbaiki atau mencantikkan ataupun mengekalkan dalam keadaan yang baik. Ianya juga tidaklah merujuk kepada alat solekan sahaja, namun kosmetik ini juga ia merangkumi segala produk kecantikan sebagai contoh krim badan, sabun badan dan sebagainya. Okey, kosmetik halal. Produk kosmetik yang digunakan mestilah daripada sumber yang halal. Mencari yang halal itu adalah merupakan kefarduan dalam Islam. Namun, kita sebagai seorang pengguna yang beragama Islam perlulah memilih produk kosmetik yang halal, iaitu bebas daripada unsur yang membahayakan ataupun yang meragukan. Prinsip yang harus ada adalah prinsip halalan thayyiban yang mesti kita mengaplikasikan dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik. Prinsip halalan thayyiban ini apabila kita mengaplikasikan dalam pemilihan produk kosmetik, ia pastilah terjamin produk kosmetik itu selamat digunakan dan bebas daripada unsur najis ataupun unsur-unsur haiwan yang diharamkan oleh syarak. Apakah bahan yang terkandung dalam produk kosmetik? Produk kosmetik mengandungi pelbagai bahan yang boleh dikelaskan sebagai bahan semula jadi dan bahan sintetik. Formulasi satu produk kosmetik boleh terdiri daripada sama ada campuran bahan sintetik dan bahan semula jadi, bahan-bahan sintetik ataupun bahan-bahan semula jadi sahaja. Secara umumnya, bahan semula jadi itu adalah merupakan bahan yang berasaskan sumber tumbuhan, haiwan ataupun mineral tanpa mengalami sebarang proses kimia ataupun tidak mengandungi sebarang sebatian kimia. Ia biasanya ditambah ke dalam satu produk kosmetik dan berfungsi sebagai bahan utama dalam produk tersebut. Manakala bahan sintetik pula merupakan bahan yang dihasilkan melalui tindak balas kimia atau bahan yang berasal daripada sumber semula jadi yang telah diubah suai secara kimia. Seterusnya, saya Nur Atikah binti Rozali yang bernombor matrik 19BI01103. Saya akan menerangkan berkenaan dengan fungsi, iaitu fungsi kosmetik dan fungsi sumber haiwan dalam produk kosmetik. So, apa itu fungsi kosmetik? Seperti yang presenter terangkan sebelum ni, kosmetik itu adalah apa sahaja penggunaan produk yang diaplikasikan di luar bahagian tubuh badan, iaitu seperti kulit yang kita nampak di bahagian zahir, kulit, kuku, rambut dan di bahagian mukus, di bahagian bibir ataupun gigi. So, apa fungsi penggunaan produk-produk ni? Selalunya penggunaannya lebih untuk kecantikan. Contohnya penggunaan produk dandanan seperti alat solek berwarna, lipstick, celak. So, kesan dia untuk menaikkan seri ataupun menjaga penampilan seseorang tu, terutama perempuan lah.
Fungsi yang kedua adalah saya akan menerangkan berkenaan dengan fungsi sumber haiwan dalam produk kosmetik. Yang pertama adalah serangga. Apa itu serangga? Serangga menurut istilah fiqh dikenali sebagai al-hasyarat, iaitu spesies serangga merupakan haiwan yang tidak dinyatakan hukumnya secara sarih, iaitu secara spesifik dalam nas syarak. Sebab serangga ini tiada penggunaan sumbernya pada zaman Nabi. So tiada hukum kenaan dengan serangga ni. Jadi para sarjana hukum terdahulu selepas pada zaman Nabi dan sahabat telah melakukan perbincangan mengenai isu serangga dalam bab al-hasyarat. Itu menurut definisi oleh Imam Al-Nawawi, hasyarat ni adalah kutu, serangga dan binatang kecil yang melata di bumi. Manakala menurut Zakaria Al-Ansari, hasyarat ni merujuk kepada binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, taus, lalat dan ulat-ulat yang ada di buah dan lainnya. Itu antara menurut dua definisi yang diberikan oleh para sarjana hukum. Terdapat pelbagai jenis serangga yang digunakan ekstraknya dalam penghasilan sesuatu produk kosmetik. Tetapi saya akan menerangkan dua jenis serangga sahaja, iaitu cengkerik dan siput babi, yang mana dia mempunyai fungsi serta kesan yang baik dalam pemakaian kosmetik yang berasaskan dua sumber serangga ini. Manfaat serangga yang pertama adalah lendir di bahagian atas siput babi ataupun dikenali sebagai mantel. Lendir ini merupakan bahan semula jadi yang digunakan dalam produk kosmetik untuk kecantikan kulit wajah serta berpotensi memperbaiki tulang dan gigi. Antara produk skincare yang daripada ekstrak lendir siput babi ini adalah produk daripada Thailand yang dikenali sebagai Snail 8 by Siam Snail, yang mana dia menghasilkan produk sunscreen daripada lendir, yang mana sunscreen ni penggunaannya adalah untuk melindungi kulit wajah daripada sinaran ultra ungu yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah kulit. Antara fungsi lain lendir siput babi ni adalah untuk melembabkan kulit. Serangga yang kedua adalah cengkerik. Cengkerik dijadikan bahan dasar kosmetik kerana mempunyai nilai zat yang mengandungi nutrisi, terutama kandungan asam amino yang cukup lengkap untuk dimanfaatkan pada kulit bagi mencegah penuaan. Selain itu, komposisi cengkerik juga mampu mencegah keguguran rambut, menjaga rambut serta memperbaiki pertumbuhan semula rambut. Perbezaannya dengan lendir siput babi tadi, lendir siput babi lebih penggunaan ekstraknya dalam penjagaan kulit, tetapi cengkerik ini lebih manfaatnya kepada penjagaan rambut. Secara tak langsung, kesan penjagaan rambut tu akan menjadikan kulit kepala seseorang itu lebih bersih, lebih selesa dan lebih sihat. Selain itu, rawatan pertumbuhan rambut juga digunakan daripada ekstrak ekstrak cengkerik, iaitu melalui pemakanan daripada pemakanan ekstrak cengkerik yang diformulasikan sebagai serbuk. Antara produk yang diformulasikan daripada ekstrak cengkerik ini adalah produk shampoo, tonik rambut, pewarna rambut, lotion rambut, gel rambut dan penyembuh rambut. Fungsi sumber haiwan dalam penghasilan produk kosmetik yang kedua adalah placenta. Apa itu placenta? Placenta adalah organ yang menghubungkan antara ibu dengan janin dalam rahim bagi kebanyakan haiwan mamalia, termasuk manusia. Manusia juga mempunyai placenta. Ianya berperanan sebagai pembekal oksigen dan nutrien kepada janin serta saluran pengaliran keluar sisa buangan daripada fetus. Ia amat kaya dengan pembuluh darah dan akan keluar bersama janin ketika berlakunya proses kelahiran. Antara haiwan yang diambil placenta dan dijadikan sumber dalam penghasilan produk kosmetik adalah seperti kuda, biri-biri, kambing dan apa sahaja yang dikategorikan sebagai haiwan mamalia. Placenta ni mempunyai banyak nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, asid amino, asid lemak, vitamin, mineral dan fiber. Dan ianya berfungsi sebagai bahan kecantikan kerana dipercayai dapat membantu menggalakkan pertumbuhan tisu, mengurangkan tanda-tanda penuaan, anti-aging, merawat sel-sel yang rosak sekiranya berlaku kulit terbakar, membantu meningkatkan ketegangan dan keanjalan kulit, melembabkan kulit, mengurangkan pigmentasi di kulit dan bintik-bintik hitam pada wajah.
memutihkan dan menghaluskan kulit dan mengatasi masalah rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkainisa binti Muhammad bernama Matrix 19 BI 01102 akan membentangkan tentang hukum penggunaan unsur haiwan dalam produk kosmetik. Dalam membincangkan persoalan membabitkan pemanfaatan anggota haiwan, perlulah kita merujuk bersandarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang mana ia merupakan sumber yang berautoriti. Kita lihat kepada poin pertama daripada surah Al-A'raf ayat 197, yang mana Allah memberi keizinan kepada umat Islam untuk memanfaatkan apa sahaja perkara-perkara yang baik atau tayyibat yang terdapat di muka bumi. Mana ayat itu maksud dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Seterusnya daripada surah An-Nahl ayat 5, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu pada adanya bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Mana dalam ayat ini menerangkan bahawa Allah membenarkan pengambilan manfaat daripada haiwan yang memandangkan tujuan penciptaan haiwan adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Dan yang terakhir adalah pada surah Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala ada yang di bumi ini adalah untuk kamu. Di dalam perbincangan ini, saya akan memfokuskan tentang dua unsur haiwan yang sering digunakan dalam produk kosmetik. Yang pertama ialah serangga atau dikenali sebagai Al-Hasyarat. Al-Hasyarat menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ia merupakan satu yang harus digunakan. Manakala bagi mazhab Syafi'i, ialah satu haram digunakan. Manakala bagi pendapat Hanbali, terdapat dua pendapat. Yang pertama ialah halal dan yang kedua ialah haram. Halal bila mana darahnya tidak mengalir dan berasalkan sumber yang suci. Dan haram bila mana darahnya mengalir dan juga berasal daripada sumber najis seperti lipas atau ulat kebun, sama ada hidup atau telah mati. Produk kosmetik yang berunsurkan haiwan ini dibahagi pada tiga bahagian. Yang pertama ialah tasniah, iaitu perkara yang harus. Yang kedua ialah hajat, iaitu perkara yang perlu. Dan yang ketiga ialah daruri, iaitu perkara yang wajib. Kita lihat di sini terdapat tiga haiwan yang saya sertakan dalam slide. Yang pertama ialah siput babi, yang mana kita mengambil lendirnya. Yang kedua ialah kumbang, kita ambil pewarnanya untuk rincu. Yang ketiga ialah cengkerik, yang kita ambil lemak daripada haiwan tersebut untuk kegunaan kosmetik. Kita lihat dalam fatwa, penggunaan siput babi dalam penghasilan produk kosmetik adalah termasuk masalah al-masku anhu, yang mana disenyapkan dan tidak dijelaskan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan mana selagi mana ianya tidak mendatangkan mudarat dan mafsadah, maka ini adalah mubah dan harus. Ini kerana pada asalnya segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi adalah dihazanahkan kepada manusia dan halal bagi manusia, sehinggalah terdapat dalil yang mengharamkannya. Siput babi dalam produk kosmetik adalah termasuk dalam perkara ijtihadiah kerana tiada nas yang sahih dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang hukum ini, dan hal ini dapat difahami kerana penggunaan siput babi dalam produk kosmetik adalah satu perkara yang baru dan yang mana belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Oleh itu, fatwa menghukumkan bahawa penggunaan siput babi dalam penghasilan produk kosmetik adalah halal kerana ia termasuk dalam perkara tahsiniat, iaitu perkara yang menjadi kesempurnaan kepada kehidupan. Kita pergi kepada unsur yang kedua, iaitu plasenta atau dikenali sebagai al-mashima, atau nama yang lebih tepat ialah asalah, yang mana asalah ini merupakan satu organ yang menghubungkan antara ibu dan janin, yang memberi makanan, oksigen dan juga dikenali sebagai tembuni atau ini saya membagikan hukum kepada dua bahagian. Yang pertama ialah halal, yang kedua ialah haram. Kita lihat kepada bahagian halal dahulu. Menurut pandangan Ibn Arafah, plasenta yang halal itu adalah diambil daripada janin yang halal dimakan, seperti plasenta lembu, plasenta kambing, plasenta rusa dan juga kuda. Dan kedua, menurut pandangan jumhur ulama dan fatwa Malaysia, plasenta itu yang halal ialah yang diambil daripada haiwan yang disembelih sahaja. Dan yang ketiga ialah tidak memudaratkan jika dipakai. Dan keseluruhannya kita dapat lihat plasenta yang halal diambil itu adalah yang berasal pada haiwan yang halal dimakan, yang telah disembelih menurut hukum syarak dan juga tidak memudaratkan, seperti plasenta lembu, kambing, kuda dan sebagainya. Kepada hukum haram pula, menurut Ibn Kathir, plasenta yang haram dimakan itu yang mana plasenta daripada haiwan yang halal masih hidup dan plasenta itu keluar bersama kelahirannya. Dan yang kedua ialah plasenta daripada bangkai haiwan, iaitu haiwan disembelih tidak mengikut syarak atau haiwan yang mati tanpa disembelih. Dan yang ketiga, plasenta yang haram itu adalah plasenta daripada haiwan yang bernajis, sama ada babi atau anjing.
Kesimpulannya di sini, kita dapat lihat terdapat dua hukum penggunaan unsur haiwan dalam produk kosmetik. Yang pertama ialah halal, yang kedua ialah haram. Jika produk itu mengambil unsur haiwan daripada haiwan yang halal yang dibenarkan syarak atau fatwa, maka ialah halal digunakan. Namun, jika penggunaannya menggunakan unsur haiwan yang haram, maka ialah haram digunakan, melainkan terdapat darurat. Namun, jika kita lihat di sini, produk kosmetik ialah bukan sesuatu yang mudarat, yang mana kebiasaannya digunakan sehingga tahap hajiat saja, iaitu satu keperluan dan bukan sesuatu yang wajib digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Ilmi binti Zamri, bernombor metrik 19 BI 01105, akan menerangkan akta atau dokumen yang berkaitan dengan kosmetik halal. Akta atau dokumen yang pertama adalah Akta Perihal Dagangan 2011. Sebelum pindaan Akta Perihal Dagangan 2011 atau kita panggil APD ini dikuatkuasakan, Malaysia telah mempunyai APD 1972. Di dalam APD 1972 ini terdapat dua perintah yang diguna pakai, iaitu Perintah Perihal Dagangan Penggunaan Perbahasan Halal 1975 dan juga Perintah Perihal Dagangan Penandaan Makanan 1975. Tetapi, masih lagi terdapat kelompongan dan lakuna dalam perintah tersebut. Maka wujudlah gubalan semula sehingga menjadi Akta Perihal Dagangan 2011 atau APD. Pindaan tersebut melibatkan peruntukan halal dalam Seksyen 28 Perintah Perihal Dagangan Ta'rif Halal 2011 dan Seksyen 29 Perintah Perihal Dagangan Penandaan Halal 2011. Seksyen 29 PPD 2011 telah memberikan kuasa kepada JAKIM untuk jalankan tugas sebagai pihak Badan Persediaan Halal dalam melakukan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap produk halal, termasuklah produk kosmetik dan produk dandanan diri. Akta atau dokumen yang kedua adalah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Akta ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin tahap kualiti dan keselamatan produk kosmetik kepada para pengguna. Akta atau dokumen yang berkaitan seterusnya adalah Manual Prosedur Persediaan Halal Malaysia atau MPPHM. Manual atau dokumen ini adalah dokumen rujukan yang perlu dipatuhi dalam persediaan halal yang digunakan bersama-sama dengan Standard Halal Malaysia sebagai keperluan panduan prosedur persediaan halal. Seterusnya adalah MS 2200 bahagian 1 2008, Barang Gunaan Islam, Kosmetik dan Dandanan Diri, Garis Panduan Umum. Standard Halal Malaysia ini dikeluarkan di bawah Jabatan Standard Malaysia. Untuk produk kosmetik yang ingin memohon sedia halal, hendaklah merujuk MS 22001 ini. Dalam MS ini ada menyatakan pada klausa 3.3, definisi kosmetik dan dandanan diri, 3.4, kosmetik dan dandanan diri halal, 4.4 pula ada menyatakan tentang garis panduan bagi penyediaan, proses, pengendalian, pembungkusan termasuklah label dan pengiklanan, penyetoran produk tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu. Baru-baru ini kita digemparkan dengan lambakan produk kosmetik yang diseludup secara haram. Menurut Pensyarah Kanan Perubatan dan Pakar Dermatologi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Malaysia UPM, Dr. Kartini Farah Rahim menyatakan bahawa kebanyakan produk kosmetik palsu berasal daripada negara China. Seperti yang kita tahu, produk kosmetik palsu adalah produk di mana dia mengelon daripada produk jenama asal. Dan mereka juga menjual dengan harga yang lebih murah berbanding produk jenama asal. Kenapa mereka boleh menjual dengan harga yang lebih murah? Kerana mereka menggunakan bahan yang murah dan mudah didapati. Antaranya adalah bahan-bahan yang berunsurkan sumber haiwan. Isu ini sangat membahayakan dan menjejas syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk kosmetik yang telah mendapat persediaan halal. Dan isu ini juga turut mengelirukan pembeli-pembeli kosmetik halal. Seterusnya adalah laporan daripada City of London Police. Mengisytiharkan siasatan di kilang pemprosesan di China mendapati premis mereka sangat kotor sehingga kan terdapat sisa kencing tikus dan manusia serta bahan toksin lain dalam bahan kosmetik mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak menjaga unsur-unsur kebersihan di premis kilang mereka. Sekian saja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.